Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Saudari dan saudara sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya, kita dapat bertemu sekali lagi dalam gelanggang forum kita bersama saya, Nur Atika Rehani binti Syaidi, pada pagi yang berbahagia ini. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sering dimaklumkan bahawa dunia sekarang telah dijangkiti dengan wabak COVID-19 ataupun coronavirus. Coronavirus merupakan sejenis virus yang menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan kita. Terdapat beberapa jenis coronavirus, namun coronavirus yang terkini merupakan COVID-19. COVID-19 sangatlah berbahaya dan mampu meragut jutaan nyawa umat manusia sekarang. Sebelum kita mengumpas dengan lebih mendalam dengan tajuk kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel pertama kita, iaitu Hazwani Nadirah binti Zamri. Ahli panel kedua kita, saudari Siti Nurmaisarah binti Daud. Dan ahli panel terakhir kita, Nur Hasanah binti Nizam. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita pada forum kita kali ini. Sebelum saya menyimpang dengan lebih mendalam, soalan saya yang pertama kepada ahli panel pertama kita, iaitu Hazwani Nadirah. Apakah kesan wabak COVID-19? Mari kita berpindah kepada kesan wabak COVID-19. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Pandemik COVID-19 ini mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian. Pembinaan dan perkhidmatan juga turut serta. Ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Okey, seterusnya kita mengupas dengan lebih dalam apa yang dikatakan dengan kesan wabak COVID-19 ni kepada masyarakat, negara dan sebagainya. Okey, yang pertama iaitu menjejaskan ketenteraman dan kestabilan negara. Okey, dalam pada ni, penularan virus COVID-19 ni juga dikatakan menjejaskan sosioekonomi negara disebabkan menggugatkan ketenteraman sesebuah negara dan mewujudkan suasana panik kepada rakyat di seluruh dunia. Menurut Ketua Pengarah World Health Organization WHO, iaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus, virus COVID-19 ini kini memasuki fasa pandemik sekaligus menegaskan penularan dan keadaan wabak itu yang teruk adalah sangat membimbangkan. Secara umumnya, pandemik bermaksud penyakit yang tersebar dengan begitu meluas, merentasi sempadan malah hingga ke seluruh dunia. Kesan awal yang dapat dilihat dengan jelas ke atas industri ini ialah sebaik sahaja perintah PKP dilaksanakan, pembinaan yang tidak kritikal diberhentikan serta-merta dan semua industri berkaitan pembinaan yang kurang kepentingan terpaksa ditutup. Ditambah dengan penutupan tapak pembinaan, pejabat perundingan dan juga pejabat kerajaan yang berkaitan sudah tentu menjejaskan hal-hal berkaitan
berkaitan kerja-kerja pembinaan yang tergendala dan akan disambung semula selepas PKP berakhir. Ini kerana apabila situasi ini berlaku, pihak kontraktor tidak dapat membuat tuntutan ke atas kerja yang dilakukan. Pihak perunding tidak boleh meneruskan kerajaan di peringkat reka bentuk mengakibatkan tuntutan yuran perundingan tertangguh. Manakala kerja pada peringkat submission untuk kelulusan pihak berkuasa juga turut terjejas. Segalanya berkaitan dan terputusnya rantaian ini sudah tentu memberi impak yang begitu hebat ke atas industri ini. Seterusnya, jika ditinjau dari aspek yang berbeza, penularan COVID-19 juga mampu menjejaskan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila rakyat di sesebuah negara dikenal pasti dijangkiti virus ini akan menyebabkan pihak kerajaan terpaksa memberikan bantuan yang optimum dalam membendung permasalahan ini. Pastinya aliran ekonomi sesebuah negara akan tergugat dan merundum yang berpunca daripada kurangnya keyakinan para pelabur maupun pelancongan terhadap negara yang diancam virus ini. Tamsilnya, menurut Kementerian Pelancongan Malaysia, ramai pelancongan dari luar negara membuat keputusan dengan membatalkan percutian mereka ke negara kita kerana bimbang dengan penularan virus ini. Malah syarikat penerbangan tambang murah seperti Air Asia terpaksa menanggung kerugian atas pembatalan penerbangan dan pencutian ke negara berisiko COVID-19. Tidak dapat disangkal lagi bahawa kemunculan COVID-19 ini telah memberi implikasi negatif terhadap ekonomi sebuah negara. Selain daripada segi sektor pelancongan, kita juga dapat lihatkan peningkatan kos dalam perubatan. Dari perspektif yang lain pula, penularan COVID-19 ini juga mampu menjejaskan sosioekonomi negara kerana mendatangkan peningkatan kos perubatan dan pencegahan yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah kerajaan. Disebabkan virus COVID-19 ini merupakan sesuatu yang baharu, maka kerajaan terpaksa mengeluarkan pembelanjaan yang besar dalam melakukan pencegahan dan rawatan kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti oleh virus COVID-19. Kepakaran dalam pelbagai peralatan yang berteknologi tinggi perlu digunakan dalam mengenal pasti penularan virus ini. Juga pencegahannya memerlukan sejumlah wang yang besar. Justru sejumlah pembelanjaan yang besar ni, wang negara terpaksa digunakan untuk dalam usaha membendung permasalahan ini demi memelihara kesejahteraan hidup rakyat dan kestabilan ekonomi negara. Konklusinya, kemunculan virus COVID-19 ini telah menyedarkan kita secara amnya dan dunia khususnya betapa pentingnya penjagaan kebersihan dalam amalan hidup seharian yang ditekankan dalam setiap agama. Pertentangan dalam amalan seharian yang melanggar segala larangan agama seperti memakan hidupan liar yang ditegak oleh agama wajar dijadikan sandaran agar kita tidak menjadikan satu kesilapan. Sesungguhnya sebagai makhluk yang menumpang sementara di atas muka bumi ni, kita sewajarnya mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Natijahnya, jadikanlah peristiwa ini sebagai pengajaran buat kita semua memperbaiki kelemahan diri agar tidak berulang lagi. Bersama malah kita menekankan aspek kebersihan untuk membantas virus COVID-19 ini daripada terus membinasakan dunia.
Usaha ini perlu digarap bersama kerana bersatu teguh bercerai kita roboh. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Hazwani Nadirah, dengan atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Dari situ, kita dapat simpulkan bahawa pandemik ini memberi kesan terhadap ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan, industri pembinaan dan sebagainya. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Siti Numaisarah, tentang apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Numaisarah binti Daud. Hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah untuk mencegah COVID-19 berpandukan maqasid syariah. Langkah tersebut adalah yang pertama, pihak kerajaan perlu mewajibkan pengambilan suntikan vaksin kepada masyarakat sebagai inisiatif untuk mengurangkan daripada terkena jangkitan COVID-19. Yang kedua adalah pihak kerajaan perlu menghadkan pembukaan sektor ekonomi agar virus COVID-19 tidak merebak secara berluasa. Vaksin COVID-19 amat penting kepada tubuh badan seseorang kerana ianya dapat mengelakkan diri kita daripada terkena virus tersebut. Oleh demikian, pihak kerajaan perlu menyedarkan rakyat bahawa pengambilan vaksin amat penting dan ianya wajib diambil oleh masyarakat agar dapat mengelakkan diri daripada terkena jangkitan tersebut. Vaksin adalah suatu penawar yang amat berkesan kepada tubuh badan seseorang dan ianya membekalkan antibodi yang khusus kepada tubuh badan apabila terdedah kepada virus COVID-19. Hukum pengambilan vaksin adalah harus mengikut maqasid syariah dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tujuan pengambilan vaksin adalah untuk memelihara nyawa, terutamanya ketika menghadapi musibah yang getir ini, agar tidak ramai masyarakat yang terkorban disebabkan virus COVID-19. Kewajipan pengambilan vaksin yang amat ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah bertepatan dengan kaedah fiqh ad-darar yuzal yang bermaksud kemudaratan itu disingkirkan. Hal ini kerana Islam secara umumnya tidak mengharamkan vaksinasi kerana Islam mengajar untuk menghalang apa-apa yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Terdapat 3 jenis vaksin yang telah dibekalkan oleh pihak kerajaan. Yang pertama adalah vaksin Pfizer, yang kedua adalah vaksin AstraZeneca dan yang ketiga adalah vaksin Sinovac, yang mana kesemua vaksin tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri kepada tubuh badan seseorang. Perkara yang perlu dilakukan oleh masyarakat setelah mendapat suntikan vaksin dari pusat pemberian vaksin adalah mereka perlu berada di tempat yang disediakan selama 15 minit untuk mengetahui sebarang implikasi ke atas tubuh badan. Dan seandainya terdapat kesan buruk ke atas tubuh badan, mereka perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Masyarakat juga perlu menyimpan sijil khas COVID-19 sebagai bukti mereka telah mendapatkan suntikan vaksin. Kelebihan pengambilan vaksin berpandukan maqasid syariah adalah dapat memelihara diri, memelihara nyawa, menjaga kesihatan diri dan menjamin keselamatan daripada terkena virus COVID-19. Agar kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dengan lebih sempurna. Yang kedua adalah dapat mengawal penularan penyakit COVID-19 dalam kalangan umat Islam. Sebagai contohnya, apabila semakin ramai umat Islam mendapatkan vaksin, semakin ramai penduduk dapat membentuk antibodi, seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara langsung, golongan yang berisiko akan secara langsung
golongan yang berisiko akan kurang peratus untuk terkena jangkitan COVID-19. Bab kata patah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Yang kedua adalah pihak kerajaan juga perlu menghadkan pembukaan sektor ekonomi agar virus COVID-19 tidak berluasa. Penangguhan pembukaan beberapa sektor dalam negara amat penting bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 serta mengurangkan beban kepada sistem kesihatan negara yang masih belum dicapai. Negeri yang paling banyak mencatat kes COVID-19 adalah negeri Selangor dan Kuala Lumpur, di mana ribuan kes COVID-19 telah dicapai setiap hari. Hal ini kerana seandainya pembukaan ekonomi yang tidak terkawal ketika pandemik COVID-19, ia akan menyebabkan pergerakan orang ramai tidak terkawal dan virus COVID-19 akan berlebat dengan lebih cepat dalam komuniti dan di tempat kerja, terutamanya di kilang. Walau bagaimanapun, penutupan setengah sektor ekonomi akan memberi kesan kepada rakyat. Justeru, pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan segala keperluan asas kepada rakyat, sama ada dari segi keperluan makanan, pakaian, ubat-ubatan serta wang, agar rakyat dapat hidup dengan lebih selesa disebabkan mereka tidak dapat bekerja ketika pandemik COVID-19. Hal ini bertepatan dengan maqasid syariah yang amat mementingkan keperluan asasi rakyat dan kebajikan umat Islam ketika menghadapi sesuatu musibah. Selain daripada mewajibkan pengambilan sertifikat vaksin dan menghadkan sektor ekonomi, pihak kerajaan dan Menteri Keagamaan juga perlu melarang umat Islam untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid, terutamanya solat Jumaat, bagi mengekang penularan COVID-19. Larangan untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid tidak bermakna umat Islam melanggar perintah Allah. Sebaliknya, mentaati syiar Islam, iaitu mentaati pemerintah dan berusaha untuk mengelakkan diri pada terkena jangkitan COVID-19. Situasi ini sama ketika di zaman Rasulullah, di mana suatu daerah telah terkena penyakit taun dan umat Islam mesti solat di rumah masing-masing bagi mengelakkan diri pada terkena penyakit tersebut. Hal ini bertepatanlah dengan prinsip maqasid syariah yang amat mementingkan kita untuk memelihara nyawa dan agama serta berusaha daripada terkena virus COVID-19. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin baca sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu dari segala penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, daripadanya penyakit yang berbahaya lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Siti Nur Maisarah, atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Di situ saya dapat simpulkan bahawa setiap langkah yang dinyatakan sebentar tadi mampu mengurangkan kes COVID-19 di negara kita. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nur Hasanah, tentang apakah kesan pencegahan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Hasanah binti Syarul Nizam dan saya merupakan ahli panel 3 yang akan menerangkan kesan pencegahan COVID-19. Umum mengetahui bahawa penyebaran virus corona COVID-19 bermula sejak akhir 2019 dan berkembang ke seluruh pelosok dunia sehingga menjejaskan kedudukan ekonomi dunia dan meragut ribuan nyawa manusia tanpa mengira usia, bangsa dan agama.
Pada bulan Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemik yang mesti ditangani dengan tuntas dan serius. Kebanyakan negara di dunia, termasuk Malaysia, telah mengambil inisiatif dengan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 sebagai langkah pencegahan agar penularan wabak virus berkenaan dapat diberhentikan secepat yang mungkin. Secara amnya, kaedah kuarantin yang digunakan boleh mengahadkan hubungan antara orang disyaki menghidap COVID-19 dengan orang lain bertujuan memutuskan rangkaian penularan jangkitan dalam kalangan orang awam. Sehingga 18 April 2020, Malaysia telah mencatatkan kematian seramai 88 orang akibat COVID-19, di mana seramai 2,115 masih dirawat di hospital dan 49 orang dirawat di ICU. Oleh sebab itu, banyak langkah diambil untuk mencegah COVID-19 dari sudut pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta benda dan pemeliharaan agama. Pemeliharaan terhadap perkara-perkara terbabit melalui kaedah fiqh, iaitu kaedah fiqh berkenaan menjelaskan bahawa mengutamakan keselamatan nyawa adalah lebih baik daripada meninggalkan perkara yang dilarang. Untuk menangani tentang bahaya wabak COVID-19, maka kerajaan sewajarnya prihatin terhadap isu berkenaan bagi memastikan setiap nyawa rakyatnya terselamat. Sejarah telah membuktikan tentang sikap keprihatinan Saidina Umar bin Al-Khattab terhadap isu penularan wabak tahun dengan menyekat kemasukan pasukan tentera kaum muslimin ke kota Syam. Saya tidak akan menerangkan langkah pencegahan kerana ahli panel 2 sudah pun menyampaikan hujah berikut. Hadirin yang dihormati sekalian, saya akan mengupas apakah yang akan terjadi sekiranya COVID-19 dapat dicegah walaupun tidak sepenuhnya. Okey, pertama sekali, kesan pencegahan COVID-19 adalah dapat mengurangkan wabak daripada merebak dengan pantas dari seseorang individu kepada kelompok yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui orang ramai tidak dibenarkan solat berjemaah di masjid dan hanya kaki tangan masjid dan tok imam sahaja dibenarkan solat di masjid. Sudah pasti larangan ini dapat mencegah penularan COVID-19, tetapi ada sesetengah orang tidak memahami peraturan yang dikeluarkan dan bertindak melakukan aktiviti keagamaan secara beramai-ramai seperti golongan tabligh yang menjadi isu hangat diperkatakan oleh dunia kerana berpendapat bahawa golongan tersebut menjadi punca merebaknya COVID-19. Seterusnya, kesan daripada pencegahan COVID-19 adalah dapat mengurangkan jumlah masa yang positif COVID-19 dengan penurunan statistik kes COVID setiap hari. Hal ini kita dapat lihat bahawa penurunan kes berlaku kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ketat mengakibatkan semua rakyat tidak boleh merentas sesatu daerah mahupun negeri bagi mengekang penularan COVID-19. Seperti sabda Rasulullah juga telah memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar dari kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak. Dari hadis riwayat Imam Muslim, "Iza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang bermaksud apabila kamu mendengarnya wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ, dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. PKP iaitu berada di rumah sepanjang masa kecuali untuk memenuhi keperluan-keperluan asas tegahan solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid, tidak mengadakan aktiviti berbentuk perhimpunan sosial dan budaya dan sebagainya, adalah menjadi tanggungjawab agama setiap individu dan masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan dan mengelakkan diri dari lokasi yang dikenal pasti dan diklasifikasikan sebagai kawasan merah, red zone, tempat-tempat awam termasuk masjid agar orang yang sihat tidak dijangkiti. PKP tidak bermaksud menyekat aktiviti sosial dan keagamaan, akan tetapi ia lebih bertujuan untuk menjaga maslahah al-daruriyat, iaitu memelihara nyawa dan mencegah penularan virus COVID-19. Apabila keadaan telah kembali menjadi pulih, maka aktiviti sosial dan keagamaan akan berjalan seperti biasa.
Tindakan kerajaan menyekat aktiviti sosial dan keagamaan seperti solat berjemaah dan solat Jumaat adalah menepati dengan ruh syariat yang ditetapkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhir sekali, kesan daripada pencegahan COVID-19 adalah dapat mengembalikan suasana yang normal seperti dulu kala dengan cara mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Apabila ujian seringan dilakukan ke atas mana-mana individu kemudian didapati positif COVID-19, maka kerajaan mempunyai piawai prosedur operasi SOP bagi menahan individu berkenaan untuk dikuarantinkan. Tujuan kuarantin dibuat adalah bagi memastikan supaya pesakit berkenaan dapat ditempatkan di unit rawatan pesakit selain mencegah daripada terus merebak. Oleh itu, kuarantin merupakan salah satu daripada kaedah bagi mematikan rantaian COVID-19 daripada terus merebak. Kaedah kuarantin yang dilaksanakan oleh Badan Pencegahan Virus berkenaan adalah menepati dengan kaedah fiqh yang menyebutkan kemudaratan wajib dihilangkan. Berdasarkan daripada kaedah yang disebutkan di atas, maka individu yang dikenal pasti positif COVID-19 tidak harus dicampurkan dengan masyarakat awam yang bebas daripada wabak berkenaan. Ini kerana apabila individu berkenaan tidak dikuarantinkan, dibimbangi virus akan menjadi asbab kepada penularan wabak berkenaan. Pencegahan melalui SOP amatlah berkesan berbanding pengubatan kerana pematuhan terhadap undang-undang yang dibuat oleh pihak pemerintah bagi menjaga kemaslahatan nyawa rakyat juga menjadi wajib. Hal ini diterangkan melalui SOP yang digariskan oleh kerajaan di mana kita sudah tidak asing lagi kerana di media sosial dan penyampaian berita, SOP ini kerap kali dinyatakan kepada orang ramai supaya kita dapat mencegah COVID-19 dan dapat melakukan aktiviti yang seperti dulu kala. Sebelum saya mengakhiri sesi hujah saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Ilahi kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ilmu yang berguna kepada sidang hadirin sekalian. Akhir kata daripada saya, sekian, terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nur Hasanah atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Di situ kita dapat lihat pencegahan yang dilakukan dapat membantu masyarakat dan juga dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan kes COVID-19 di negara kita, serta insya-Allah kita dapat menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Demikianlah pandangan daripada ahli panel kita pada kali ini. Semoga segala maklumat yang diperoleh dalam majlis ilmu kita pada kali ini dapat memberi informasi kepada saudara dan saudari sekalian tentang COVID-19. Sekian daripada saya. Tersilap bicara, terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, manakala yang tidak elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.